Selamat sejahtera kepada Profesor. Kami dari kumpulan 7 ingin membentangkan soalan pertama yang bertajuk serangan pandemik COVID-19 di Malaysia. Selamat sejahtera Profesor, nama saya Lim Jia Hui ingin membuat pengenalan terhadap tajuk ini. Pandemik COVID-19 juga dikenali sebagai pandemik coronavirus telah mula merebak di seluruh dunia sejak tahun 2020. COVID-19 mempunyai risiko yang tinggi terhadap penyebaran melalui udara seperti titisan cecair dari hidung atau mulut melalui batuk dan bersin. Antara simptom utama COVID-19 ialah demam, batuk, kelesuan dan kehilangan daya bau dan rasa. Serangan coronavirus yang datang secara ketiba-tibaan ini telah semakin meningkatkan kadar kematian dan jumlah kes jangkitan kerana tiada sesiapa sudah bersedia untuk menghadapi pandemik ini. Ketiadaan vaksin dan juga kekurangan sumber telah menjadi masalah buruk di seluruh dunia. Namun begitu, bagi mengawal dan mengelakkan peningkatan kes COVID di Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menjalankan Perintah Kawalan Pergerakan yang pertama pada 18 Mac 2020 serta menyeru rakyat untuk mematuhi SOP yang ditetapkan seperti memakai pelitup muka dan cecair pembasmi kuman, menggunakan aplikasi MySejahtera dan lain-lain. Selain itu, ujian RT-PCR juga perlu dijalankan bagi menentukan sama ada disahkan positif COVID-19 atau tidak agar dapat menjalankan tindakan sebenar dengan segera. Seterusnya ialah latar belakang pandemik COVID-19. Penularan penyakit coronavirus yang berpunca daripada virus SARS-CoV-2 bermula di Bandaraya Wuhan, Hubei, China sejak bulan Disember 2019. Pada 23 Januari 2020, 3 orang warga China dari Singapura yang pernah mendekati anak disahkan positif COVID seterusnya masuk ke Johor telah menjadi kes COVID-19 pertama yang bermula di Malaysia. Seterusnya, seorang warga Malaysia pertama telah disahkan positif COVID-19 yang baru pulang dari Singapura apabila mula mengalami demam dan batuk pada 4 Februari 2020. Pada 11 Februari 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah menciptakan istilah COVID-19 untuk penyakit virus ini dan pada 11 Mac 2020, penyakit coronavirus telah diisytiharkan sebagai pandemik COVID-19 kerana virus ini telah menular dengan cepat dan tempoh inkubasi berkisar antara 2 hingga 14 hari sahaja. Sekian. Selamat sejahtera doktor, nama saya Lashmita Ramachandran, matrik nombor 281854. Saya akan membentang tentang punca-punca COVID-19 yang merebak di Malaysia. Punca yang pertamanya adalah titisan pernafasan yang daripada batuk dan bersin. Pada awalnya, tidak semua yang memakai pelitup muka. Jadi, wabak ini adalah peluang yang tinggi untuk merebak di dalam udara. Punca yang kedua adalah rakyat tidak mengambil berat sangat tentang COVID ini dan juga tidak mematuhi peraturan SOP iaitu Standard Operation Procedure yang diarahkan oleh kerajaan dan juga punca yang ketiga adalah sentuhan pada permukaan yang dicemari virus. COVID ini berhidup di sesuatu tempat ataupun permukaan lebih daripada 72 jam. Oleh kerana itu, orang-orang yang menyentuh pada permukaan tersebut tidak akan tahu kekalan virus tersebut di kawasan tersebut. Sebaik saja seseorang individu itu menyentuh kawasan itu dan juga menyentuh hidung, muka, mulut ataupun mata akan berjangkiti dengan wabak tersebut. Punca yang terakhir adalah tidak ada penjarakan sosial di kawasan tempat ataupun kawasan kesesakan. Jadi ini akan menyebabkan untuk merebak virus. Selamat sejahtera, nama saya Yapiling dan nombor matrik saya ialah 285687. Saya akan meneruskan pembentangan dengan kesan COVID-19 di Malaysia. Antaranya, pandemik COVID-19 telah memberi kesan kepada sistem politik Malaysia. Hal ini dikatakan Tan Sri Muhyiddin Yassin iaitu mengambil alih kepimpinan sebagai Perdana Menteri ke-8 dalam menghadapi situasi pandemik COVID-19 di Malaysia. Namun, penularan COVID-19 yang berterusan dan langkah-langkah kecemasan kerajaan yang dilakukan memburuk lagi kestabilan politik. Ini telah menyebabkan beliau meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri pada Ogos 2021 selepas beliau kehilangan sokongan dari ahli parlimen. Seterusnya, kerajaan yang melaksanakan PKP telah memberi impak kepada masyarakat. Antara sekatan pergerakan seperti larangan perhimpunan, larangan aktiviti sosial, larangan aktiviti sukan atau penggantungan sekolah. Kedai
pengumpulan boleh terus dijalankan tetapi perlu beroperasi di bawah SOP yang ketat. Selain itu, disebabkan pergantungan sekolah, maka proses pengajaran dan perbelanjaan telah diteruskan secara talian supaya pelajar tidak ketinggalan dalam pendidikan. PKP ini juga menyebabkan masyarakat mungkin menghadapi masalah kesihatan mental seperti kemurungan kerana sekadar PKP menyebabkan orang kurang interaksi dengan orang lain atau isolasi daripada keluarga dan rakan. Pandemik COVID-19 juga menjejaskan ekonomi Malaysia. Malaysia menghadapi kejatuhan ringgit Malaysia dan kejatuhan KDNK negara kerana kebanyakan bidang sektor terpaksa memberhentikan operasi semasa pandemik. Pengangguran meningkat disebabkan banyak perusahaan kecil dan sederhana ditutup atau muflis akibat kerugian semasa pandemik. Dan ada syarikat-syarikat membuat pemberhentian pekerja atau pemotongan gaji pekerja bagi tujuan mengurangkan kos operasi syarikat. Pengangguran ini menyebabkan kadar kemiskinan negara meningkat kerana masyarakat menganggur kehilangan sumber pendapatan. Jadi, kesemua punca ini menyebabkan ekonomi negara merosot. Itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan perbendaharan kepada penyampai seterusnya. Selamat sejahtera, nama saya Lim Gek Cheng, Kat Metrik 285818. Saya akan menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menghalang pandemik COVID-19 di Malaysia. Antara tindakan yang dilakukan oleh kerajaan ialah kerajaan telah melaksanakan perintah kawalan pengerakan. Tindakan tersebut diambil supaya dapat mencetuskan rantaian jangkitan COVID-19 menerusi kawalan pengerakan yang lebih ketat. Bukan itu sahaja, PKP yang dilaksanakan tidak membenarkan rakyat keluar dari rumah sekiranya tidak mempunyai urusan yang penting. Sebaliknya, semua rakyat diminta untuk duduk di rumah kediaman masing-masing sepanjang PKP dilaksanakan dan hanya ketua keluarga sahaja yang dibenarkan keluar untuk memberi barang keperluan. Selain itu, tindakan yang diambil oleh kerajaan ialah kerajaan menyediakan peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit. Hal ini dikatakan sedemikian kerana peraturan tersebut dapat membantu masyarakat memahami dengan lebih jelas mengenai COVID-19. Bukan itu sahaja, peraturan tersebut telah menghadkan masa pengoperasian serta mewajibkan semua sektor-sektor menjalankan perniagaan berdasarkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Peraturan tersebut juga menyeru kerajaan menutup dan mengetatkan penguatkuasaan di pintu sepadan negara. Tindakan yang boleh dilakukan oleh masyarakat ialah masyarakat mesti mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Hal ini kerana SOP berperanan sebagai satu garis panduan yang dapat melindungi masyarakat daripada COVID-19. Walaupun SOP terdapat banyak kebaikan, tetapi terdapat juga masyarakat yang tidak mengikuti SOP. Mengikut pandangan sains sosial, keadaan tersebut boleh dikait dengan psikologi, iaitu tingkah laku seseorang individu yang tidak suka terikat dengan peraturan yang rumit, menyebabkan kebanyakan rakyat Malaysia yang menghadapi situasi tersebut suka mematuhi SOP yang ditetapkan. Selain itu, tindakan yang boleh dilakukan oleh masyarakat ialah masyarakat mesti aktif melibatkan diri dalam program vaksinasi. Hal ini kerana melalui vaksinasi yang diberikan oleh kerajaan dapat mengurangkan kadar masyarakat menjangkit COVID-19. Bukan itu sahaja, vaksinasi juga dapat menyelamat dan melindungi masyarakat daripada mengalami penderitaan apabila dijangkiti wabak COVID-19. Kesimpulannya ialah COVID-19 merupakan sejenis virus yang dikenali di Bandar Raya Wuhan. Bukan itu sahaja, COVID-19 telah mendatangkan banyak kesan kepada masyarakat dan kerajaan, iaitu sama ada dari segi politik, ekonomi dan sosial di Malaysia, dan beberapa tindakan yang efektif telah diambil oleh kerajaan untuk menangani masalah COVID-19.